punya kerja je selalunya. Tak ada. Tak ada lah. Serius lah. Okey. Jadi yang keempat, menggunakan segitiga bersudut tegak. Okey, menggunakan segitiga bersudut tegak ini selalu kita guna. Okey, kamu lukis segitiga sudut tegak, kemudian kamu tengoklah sin, cos, tangent, letakkan sudut theta kat mana. So ada 4 kaedah. Kalkulator, bulatan unit, ni menggunakan sudut rujukan dan menggunakan segitiga bersudut tegak. Baik, jadi kita tengok kaedah yang pertama, menentukan nisbah trigo bagi sebarang sudut menggunakan kalkulator. Okey, simple ajalah. Kamu ambil kalkulator and then just kamu tekan saja. Okey, jadi contohnya sin negatif 215 darjah 12 minit. Kamu tahu kan tekan 12 minit ni macam mana? Okey, cuba tekan apa jawapannya? Negatif 215 darjah 12 minit. Terus tekan saja. Berapa kalkulator bagi? 0.5764. Positif kan? Okay. 0.5764. Baik, thank you. Dan ia adalah positif. Sin sudut negatif. Kalau kita check sudut negatif tu dia mengikut arah jam dan ini sudut kosong darjah. Jadi 215 adalah lebih daripada 180. Dia berada di sini. Sukuan yang kedua. Okey, negatif 215 darjah 12 minit dia berada di sukuan kedua. Jadi apabila sin di sukuan kedua, sebab itulah jawapannya positif. Okey, how about B? Secant negatif 4.14. Okey, dalam kalkulator boleh tekan secant tak? Boleh ke tekan secant dalam kalkulator? Tak boleh. Okey, thank you Sarah. Kalau tak boleh kita guna formula apa tu untuk secant? 1 per cos. Tengok huruf di tengah itu. 1 per cos negatif 4.14 radian. Okey, kemudian 4.14 radian tu berapa darjah? Tukar dulu. 4.14 radian berapa darjah? 4.14 bahagi pi darab 180. Okey, berapa darjah kelas? Cin, berapa darjah Cin? Oh, cikgu punya setting ni susah betul lah. Okey, 23720. 23720. Negatif 413 tu 4.14, 237.20. Okey, thank you for the response. Jadi sebab tadi sudut negatif, maksudnya kita buat 1 per cos negatif 237.20. Okay, then you get the answer. Macam ni lah. Kalau tak ada yang boleh guna daripada calculator, guna formula lah secant 1 bahagi cos. Okay, berapa jawapan tu? Negatif 1.8462. Okay, press tekan calculator, check walaupun ada jawapan ke kat mana dalam buku, tekan calculator, practice. 1.846. Okay. Okay, thank you Sarah, Billing, Shinji. So dan guna kalkulator mudah, tak ada masalah sangat. Yang kamu nak faham tekan aja kalkulator. Cuma kalau dia tak, kalkulator boleh buat sin, cos, tangent. So kalau diberi selain daripada tu gunalah formula. Okey, ingat lagi kan? Kalau secant theta sama dengan 1 bahagi cos theta. Okey, tengok kalau cotangent theta, so itu adalah opposite untuk, so inverse untuk theta. Inverse untuk tangent 1 bahagi tangent theta. Satu lagi kamu ada cosecant theta. Okey, cosecant theta itu adalah songsangan untuk sin theta. So 1 bahagi sin theta. Right, ada 4 formula ni. Kalau dia tanya nisbah trigonometri untuk fungsi yang bukan sin, cos, tangent. So antara ni lah dia akan tanya. Okey, so kita sambung. Menentukan nisbah trigonometri bagi sebarang sudut.
Okey, menggunakan bulatan unit. Baik, dalam silibus trigonometri kamu tingkatan 4 dulu, kamu dah belajar bulatan unit. Okey, contohnya kita ada satu bulatan unit di sini dan kita akan guna ia punya koordinat. Okey, katakan sini adalah 1, 0, X-nya 1, Y-nya 0. Sini adalah 0, 1. Okey, sini adalah apa tu? Negatif 1, 0. Katalah ini 1 ini pun 1 dan bawah ini adalah 0, negatif 1. Baik. Jadi, katakan cikgu letak satu nilai kat sini, 1 titik. Okey, jadi kita nak cari nilai trigonometri apabila sudut itu mula bertambah sebanyak theta ini. Daripada 0 sampai theta. Okey, asalnya untuk bulatan unit ni kamu cuma faham ini saja. Dia asal daripada masih lagi segitiga tu, sudut tegak. Okey, koordinat di situ. Okey, katakan di sini cikgu letak, tak tahu kan? Sini yang belakang ini 1. Sini katakanlah kita letak X. Okey, kita tak tahu, so kita letak X saja. Dan koordinat Y-nya pun kita tak tahu, so that kita letak Y sahaja. So, pada titik ini katakan ini adalah P. So, pada titik P tu koordinatnya adalah X, Y. Okey. Baik. Jadi dari situ kita boleh cari dia punya sin, cos dan tangent. Okey, sin sudut theta itu. Jadi sin masih lagi opposite bahagi adjacent. Opposite-nya adalah ini, Y. Okey, bahagi adjacent dia adalah ini, X. So kita akan buat Y per X. Okey, jadi opposite dia adalah sin theta adalah Y per X. Jadi kalau kita guna untuk bulatan unit, ZY per X. ZY per X. Responlah semua orang. Bukan. So Iva apa? Sini adalah Y. Ini adalah Y. Jadi ini hipotenus dia berapa tadi? Hipotenus dia berapa? Hipotenus kan ni? Jejari. Bukankah hipotenus tu adalah jejari? Sama kan? Jejari bulatan. So kalau O pergi hujung ini adalah 1, maksudnya O pergi P pun adalah 1. Okay, thank you. Jadi kalau kita nak cari sin theta adalah opposite bahagi SOH, Y bahagi 1. So Y per 1. That means untuk menggunakan bulatan unit sin theta sama dengan Y sahaja. Y koordinat dia. Okay. Sin theta sama dengan Y. Okay, kalau cos theta, ni cikgu ulang je, kamu dah belajar. Cos theta, CAH, adjacent bahagi hypotenuse. So adjacent dia adalah X, hypotenuse dia adalah 1. So X per 1. X per 1 tu tak bermakna lah 1 di bawahnya, ni hanya sama dengan X. So cos theta sama dengan X koordinat. Di mana titik tu berada. Okay, ini yang barulah kamu terus tahu sin theta sama dengan Y, cos theta sama dengan X. Okay, how about tangent theta? TOA, opposite bahagi adjacent. Ini tadi. Okay, good. Dah ada yang ingat. Y per X. Jadi terus guna Y per X. Boleh kan? Ni kita recall saja. Baik. So kesimpulan dia itu yang kita kalau dalam bulatan unit kita akan terus guna sin theta sama dengan Y, cos theta sama dengan X, tangent theta sama dengan Y per X. Okey, terus guna yang ini. Ini untuk kes bulatan unit. Jadi di mana-mana sudut tu pun kamu boleh gunalah. Di mana-mana sudut pun boleh guna. Katakan sudutnya kat sini. Katakan sudut dia kat situ pula. Jadi
kamu cari sajalah koordinat dia, tengok koordinat dia nanti. Let's say itu adalah negative x, y. Okay, jadi sudut yang kita nak cari sudah masuk di sukuan yang kedua. So besar daripada 90 darjah, itu dia. Katakan sudut yang kita nak cari adalah sudut beta. Okay, jadi kita akan buat sin beta sama dengan y koordinat dia kan. Y koordinat dia masih lagi y and positif sebab sin di sukuan yang kedua positif. Okay, let's say kita nak cari cos theta. Cos theta tadi sama dengan x koordinatnya. So x koordinatnya adalah negatif x. Terus baca saja apa nilai x kat sini. So itulah nilai cos dia. Dan tangent theta sama dengan y per x. So y per x is negatif y per x sebab x itu ada negatif. Okay. Boleh faham? Kita recall je ni. Boleh? Okay, yang lain okey tak? Okay. Alright, katakan cikgu nak cari satu lagi sudut bagi sukuan yang ketiga. Katakan sudut itu adalah ini. Cikgu letak katakanlah 220 darjah. Okay, 220 darjah dan situ titiknya. Jadi koordinat untuk titik tersebut nanti kita carilah situ berapa x, sini berapa y. Kamu kena cari itu dulu. Ataupun kalau diberi dalam soalan terus guna. And then koordinat x adalah negatif x dan koordinat y adalah negatif y. Kalau kamu perhati di sukuan ketiga, x-nya negatif, y-nya pun negatif. Okay. So sekarang cuba respon cikgu. Cuba respon cikgu. Sin 220 sekarang berapa? Iva, sin 220 berapa? Guna bulatan unit. Iva, are you there? Guna bulatan unit ni untuk titik yang cikgu baru beri ni warna hijau 220. Berapa Iva? Sin 220. Sin sudut sama dengan y koordinat kan? Tengok tadi. Sin sudut sama dengan y koordinat. So masih lagi itu. So y koordinat dia sekarang apa? Berapa tu? Is that okay? Okay, negatif y. Okay, good. Cikgu risau kamu lambat respon. Okay, orang lain pula. Okay, bagi tahu cikgu cos negatif cos 220. 220 dah masuk sukuan yang ketiga. Cuanteng. Okay, cos 220. Guna bulatan unit saja cuanteng. So apa jawapannya? Negatif x. Okay, sebab tadi cos sudut adalah sama dengan s koordinat. Sekarang s koordinat untuk sudut 220 adalah negatif x. So very good. And last one, orang lain pula cuba tangent 220 darjah. Shinyi. Shinyi cuba 220 darjah. Are you there? Cikgu tak dengar suara kamu. Y per x. Okay. So is it? Sebab negatif y per negatif x kan? So negatif y per negatif x. So sama dengan y per x sahaja. So kamu boleh check sudut di sukuan ketiga untuk sin trigonya bernilai negatif. Okay, sin dia bernilai negatif sukuan ketiga. Cosnya bernilai negatif. Okay, tangent dia yang bernilai positif. Okay, sini hanya tangent yang bernilai positif. Ingat lagi kan? Ini bukti dia lah, proofnya.
tangent saja bernilai positif. Di sukuan kedua, hanya sin saja yang bernilai positif. Okey, hanya sin saja positif, yang lain semua negatif. So ini proof dia. Dan di sukuan yang pertama semua positif. Dah macam tu jugalah di sukuan keempat kita dah tahu cos sahaja yang akan positif di sini. Alright. Baik, itu untuk bulatan unit. Kamu dah belajar, kita just recall saja. Kesian bunyi, line tak stabil ke? Asyik keluar masuk kelas. Alright. Kita tengok contoh 7 ni. Dengan menggunakan bulatan unit yang diberi ni, nyatakan nilai bagi setiap yang berikut. Okey. Cos 135. Cos 135. Baik. Di sini dia dah beri satu sudut iaitu 45 darjah. Tengok koordinat. Ini semua satu garis lurus Ini garis lurus, sini garis lurus. Okey. 1/2, 1/2, 1/2. Katakan ini P, itu Q, itu R, itu S. Okey. Jadi untuk P sudutnya adalah 45. Untuk Q berapa sudut dia kelas? Untuk Q berapa sudut dia? Berapa tu? 45 darab 3. Okey, 45 tambah 45 tambah 45. Jadi 135. Thank you Eva. Okey, dan seterusnya sampai R tu berapa sudut dia? 45 darab 1, 2, 3, 4, 5. Darab 5 berapa? 225. Okey, sudutnya adalah 225 darjah dan seterusnya sampai S lah Baik, kita cuba jawab soalan. Cos 135. Itu dia. Tadi kita carikan, maksudnya kita refer pada titik Q. Okey, cos untuk segitiga bulatan tadi. Cos sama dengan S koordinat kan? S koordinat saja. So untuk titik Q tadi sebab 135, S koordinat dia adalah negatif 1/2. So negatif 1/2. How simple. Okay, mudah je. Boleh kan? Tengok sini. S koordinat dia berapa, itulah jawapan. Boleh kan? Okay, cosecant negatif pi/4. First of all, bagi tahu cikgu dulu, negatif pi/4 ini berapa darjah? Pi 180. 180 bahagi 4, okay. Value negatif 45 darjah. So, negatif 45 darjah, di mana duduk koordinat tu? Di mana duduk koordinat tu? Okay, sudut negatif maksudnya pusing ke bawah. Okay, daripada kosong pusing ke bawah kita mau ini 45 darjah. Ini negatif 45 darjah. Okay, sudah masuk sukuan keempat. That means kita refer pada koordinat S. Okay, jadi ia sama dengan cosecant negatif 45 darjah. Okay, cosecant kita tukar guna yang basic sin, cos atau tangent. So it is 1 per sin negatif 45 darjah. Okay. Jadi kita cuma perlu cari sin sahaja. Sin negatif 45. Okay, guna bulatan unit berapa? Sin untuk sudut negatif 45 adalah refer pada titik S. Jadi sin theta sama dengan Y. Cos theta sama dengan X. So sin theta sekarang berapa? 1 per Welly, berapa Welly? Sarah? Berapa Sarah? Terus tekan saja.
Set 2. Dan cikgu tanya sin negatif 1/sin negatif 45. Cikgu tanya ni yang bawah aja, apa nilai dia? Yang bawah ni, sin negatif 45 berapa? Sarah, cikgu tanya yang bawah. Really? 1/square root tu. Okey, betul lah tu. Kita tengok pada y koordinat dia saja kan? Jadi y koordinat dia adalah negatif 1 ini. Ini x, ini y. So sin theta adalah sama dengan y. So y-nya adalah negatif. So negatif 1/set 2. And then baru finalize the answer. Ini kamu terbalikkan, dia akan jadi 1 darab negatif set 2/1 kan. So that's why you dapat jawapannya adalah negatif set 2. Okay. Bilin, jangan tekan kalkulator, bagi jawapan dalam bentuk koordinat tu. Boleh yang lain? Okay. So yang lain pun cikgu harap okay. First of all, dia bagi apa saja bentuk sudut tu, kamu kenal pasti dulu sudut tu dan check betul-betul dia punya koordinat. Okay. Jadi kamu check balik ini, sin di sukuan yang ketiga memang bernilai negatif, negatif 1/set 2. And then bila sin itu negatif, cosecant pun mesti negatif lah, negatif set 2. Baik, kita dah selesai cara yang kedua, itu revision saja. Cuma kita tambah secant, cosecant dan cotangent. Belum ada contoh untuk cotangent lagi. Baik, kita tengok yang ini. Menentukan nilai nisbah trigonometri bagi sebarang sudut menggunakan yang ketiga. Nisbah yang sepadan, sudut rujukan yang sepadan. Sudut rujukan ni sudut tirus. Ingat, ia adalah sudut tirus. Maksudnya tak nampak. Kurang daripada 90 darjah. Dan sudut rujukan ni biasanya kita guna simbol alpha lah. Kita tak guna theta sebab theta biasanya dah tanya dalam soalan. Okey, itu dia sudut tirus yang dibuat oleh yang garisan yang dibuat oleh OP dengan paksi X dalam sata kartes. OP dan paksi X. Okey, Y become blue, sama pula. Okey, OP ya. Okey, OP dengan paksi X. Dia antara dua garisan ini. Itu sudut tirus. Okey, contoh. Tadi kita ada satu koordinat kat sana dan itu garisan O pergi P dan sudut tirusnya mesti dibuat oleh OP dan paksi X. Okey, so paksi X dekat sini, itulah sudut tirus kita, sudut rujukan. Itu kalau di sukuan 1. Kalau di sukuan 2, sudut yang sebenar theta mestilah lebih daripada 90 darjah. Okey, tapi kurang daripada 180 darjah, dia dah masuk sukuan kedua. Tapi sudut tirus kita jangan tarik ke paksi Y. No, kan dia kata paksi X. Okey, sentiasa antara OP dengan paksi X. That means sudut tirus bila dia berada di sukuan kedua, ini sudut rujukan kita. Alpha kita. Okey. Bila sudut itu melebihi 180 dan masuk ke sukuan ketiga, yang ini kes sukuan ketiga, dia sampai bawah lah. Okey, dia akan sampai bawah daripada 0 darjah, 90 darjah sampai bawah. Ini adalah sudut di sukuan ketiga. Okey, sudut di sukuan ketiga, mana sudut rujukan dia? So, kamu bina satu garisan untuk sudut yang diberi, katakan tadi 220. Katakan yang biru tu 220, jadi bina garisan pada 220, tarikkan garisan itu ke paksi X, masih lagi kena ke paksi X, jangan tarik ke paksi Y. So kamu cakap ini rujukan alpha, salah lah. Okay, sudut rujukan sentiasa tarik ke paksi X, kat mana-mana pun sudut tu sentiasa tarik ke paksi X. Alright, baik, jadi sudut rujukan kita bila dia berada di sukuan yang ketiga lah, slow betul lah. Ini dia. Ini alpha kita. Okay. Kurang. Yang tirus ni, yang cikgu tanda biru ni Okay. Apabila sudut tu masuk ke sukuan yang keempat.
Ambil daripada 0 darjah putar sampai dia lebih daripada 270 darjah. Katakan di situ. Katakan di situ adalah 310 darjah. 310 darjah. Sudah di sukuan yang ketiga. Di sukuan yang keempat. Okey, untuk sudut rujukan di sukuan keempat. Kamu buat garisan sudut tu. Ni garisan dia. Buat garisan sudut tu OP, kemudian tarik ke paksi X. Jadi ini sudut rujukan untuk sebarang sudut yang berada di sukuan keempat. Okey? Semua tarik ke paksi X. Tengok sudut sukuan 1 tarik ke paksi X, sukuan kedua pun tarik ke paksi X sudut dia. Sukuan 3 pun tarik ke paksi X, sama juga 4. Okey. Jadi kita nak kenal itu kedudukan untuk sudut rujukan. Jadi, tengok ini cikgu ambil daripada buku je. Kita tengok satu-satu, kita analyse apa yang diberi kat situ. Menggunakan sudut rujukan yang sepadan. Okey, untuk sukuan yang pertama. Okey, ni sukuan yang pertama. X positif, Y positif. Jadi sin theta ini adalah bulatan unit kan? Sin theta bernilai positif sebab ia sama dengan Y. Ini dia. Cos theta sama dengan X, so X-nya positif. Kita analyse. Tangent theta pun positif. Cosecant dia berasal daripada sin. Sebab sin positif, 1 bahagi sin kan? 1 per sin. Sebab sin tu dah positif, dia pun ikut positif. Sukuan 1 semua positif. Tengok. Okey, bila berada di sukuan kedua. Ini dia, sukuan yang kedua sekarang. Ini ya, sukuan yang kedua. X dia dah jadi negatif, Y sudah jadi positif. Ini kita ada buat tadi. Dan tengok sudut rujukan dia alpha adalah OP ditarik ke paksi X. Okey, alpha sama dengan 180. 180 asal ni tolak dengan theta. Okey. Jadi kamu analyse sini, cos theta bernilai negatif, tangent theta bernilai negatif. Cosecant ikut balik 1 bahagi sin theta positif. Secant 1 bahagi cos sebab cos tadi negatif, jawapan untuk secant pun negatif. Dan cotangent X bahagi Y, so sebab X itu dah negatif, cotangent pun negatif. Okey. Sukuan ketiga. Kamu boleh tengok sendiri ni, cikgu rasa tak ada masalah. Okey, sukuan ketiga. Jadi itu dia sudut untuk sukuan yang ketiga. Yang biru ni katakan tadi kita letak 220. Jadi ini sudut rujukan dia alpha. Okey. Kalau guna bulatan koordinat, kamu analyse lah satu-satu. Koordinat dia adalah XY. Okey, X ini bernilai negatif. Sebelah sini X negatif kan. Ke kiri untuk paksi Y. So X negatif, Y pun negatif. Okey, dia. Jadi X negatif, Y negatif. Jadi kamu dapatlah semua ni. Tak payah cikgu ulang dia sama dia. Kamu analyse satu-satu. Cikgu rasa kamu tak ada masalah nak fahamkan ni. Okey, cikgu nak teruskan di sukuan yang keempat. Okey, sukuan yang keempat. Sudah cikgu guna warna kuning. Ini dia sudut di sukuan yang keempat. Katakan sudut tu tadi adalah 330. 320 darjah. Jadi itu dah masuk sukuan keempat. Sudut rujukan dia alpha apabila kamu tarik OP dengan paksi X, itu dia alpha. Okay? Jadi kalau guna bulatan unit, koordinat X-nya adalah positif, koordinat Y adalah negatif. Itu dia. Positif, Y negatif. And then kamu buatlah satu-satu ni semua. Sin theta dia kamu dapat negatif, cos theta dapat positif ikut X. Tangent theta negatif sebab Y-nya dah negatif. Kemudian cosecant, secant, cotangent oppositekan untuk sin dapat negatif dan seterusnya lah. Ada soalan tak nak fahamkan yang ni, boleh tak? Nak fahamkan yang itu boleh? Buat apa? Nak tunggu isi. Umi tengah guna data, nanti slow. Okay. Boleh? Okay, Minru good. Iba boleh? Baik. Jadi itu kaedah yang ketiga.
Guna sudut rujukan. Okay, semua ada kaitan dengan bulatan unit, sudut rujukan, semua sama. Kamu boleh apply. Baik, contoh di sini, menggunakan nisbah trigonometri sudut unit. Diberi sin 30 sama dengan 0.5. Dia dah beri info ini. So mesti guna. Dan cos 30 adalah 0.866. Cari nilai setiap yang berikut. Dia minta secant 150. Okey, secant dia datang daripada formula 1 per cos 150 darjah. Baik, bagi tahu cikgu dulu 150 darjah ni jatuh di sukuan mana? Okey, Nisa. Nisa ada ke? 150 sukuan mana Nisa? Nisa boleh on mic tak? Sebab cikgu kehilangan. Berapa kelas? Sukuan kedua. Okey. So thank you. Ia berada di sukuan kedua. Baik. Jadi kamu lukislah 150 berada di sukuan kedua di situ. Lukis garisan OP. So itu sudut 150 darjah berada di sukuan kedua dan tandakan sudut rujukan dia. Nah, kita tarik ke paksi X. So itu dia punya alpha sudut rujukan kita. Berapakah sudut rujukan kita sekarang? Berapa sudut rujukan kita sekarang? 30 darjah. Okey, 180 tolak 150 darjah. So it is 30 darjah. Jadi dia sama dengan 1 bahagi cos 30 darjah. Jadi cos sini cos yang berada di sukuan yang kedua kamu kena cek juga. Cos di sukuan kedua bernilai negatif. Okey. Sin sahaja yang positif. Tak kira macam mana kamu hafal. Kalau cikgu saya suka ini all science teacher cantik. Saya suka teh kosong. Tak kisahlah macam mana kamu hafal. So sin saja yang add sugar to coffee. Wow. Okay, good Sarah. All science teacher cantik lah. Aish. Alright. Jadi 30. Cos yang bernilai negatif di sukuan yang kedua. So siap letak. Ibu ketahukan cikgu ke? Letakkan negatif siap-siap. Okay. So 1 per cos 30 tadi dia dah beri 0.866. Kena guna yang itu. Kena guna ini. So terus letak negatif 0.866. And then press calculator. Baru press calculator. Berapa? Tolong cikgu. Negatif 1.155. Okay, everyone cuba ya. Baik, cikgu rasa okey yang tu. Okay, billing 1 point negatif sama kan? Okay, thank you. Kita cuba B. Secant negatif 13 per 6 per pi. So everyone check dulu 13 per 6 pi. Berapa nilai dia? 13 per 6 pi berapa? 13 per 6 darab 180 je. Pi itu 180. Berapa? 390. Orang lain? Sama? Ya, okay. Negatif. Okay, thank you. Hai Lian Ji, jarang timbul hari ni. Lian Ji buat apa? Okay, negatif 390. Okay, Minru pun dapat 390. Good. So, negatif, sudut negatif. So, kita tengok satu-satu. Secant adalah sama dengan 1 per cos. Negatif 390. Baik, sudut dia yang negatif. Okay, sudutnya yang negatif, bukan cos tu negatif. Kita check dulu, nak check cos tu negatif ke positif, kamu check dia berada di sukuan mana. Baik, 390 berada di sukuan mana? Dia dah lebih daripada 360, betul tak? Dia dah lebih daripada 360, pusing ke bawah, ini sudut kosong.
Pusing bawah sampai sana 360. Lebih lagi. Tambah lagi 30 darjah. Am I right? Okay, itu adalah negatif 390 darjah. Sudut negatif. Jadi ini sudut tirusnya alfa. Berapa alfa? Tarik ke paksi X. Ingat, berapa alfa? 30. Semua orang nampak kan? Okey, bagus. 390 tolak 360, alfa adalah 30 darjah. Sudut rujukannya adalah 30 darjah. Kemudian kita cek dia dah jatuh di sukuan keempat. Kos yang berada di sukuan keempat positif ke negatif? Positif ke negatif? Positif. So kita refer sudut rujukan dia sahaja dan jawapan dia positif. Okay. Negatif 390 ni adalah sudut dia. Kita nak tahu kos tu bernilai positif ke negatif, kita kena tahu di mana sukuan dia. Kalau dia berada di sukuan keempat, dia positif. So kita letak tanda kat sini sebenarnya. Positif ke negatif ke, kita letak tanda depan sudut. So sebabkan dia positif, tanda depan ni tak ada makna apa-apalah. Tak payah tulis pun tak apa. Okay, done. So kita masuk saja nilai. Cos 30 adalah 0.866 lagi. 1 per 0.866. Okay. And then berapa jawapan dia? 1.155 juga. Okay, thank you. Dan dia bernilai positif. Okay. Ada soalan? Okay, tak ada soalan. Baik, kita teruskan. Menentukan nilai nisbah trigo bagi sebarang sudut lagi. Okay, sin 30 0.5 ini kita dah buat, cikgu spend kalau tak cukup ruang tadi. Okay dah. Okay, kita tengok contoh 9. Okay, contoh 9. Cos A sama dengan 2 per 5. Dan A berada di antara 270 dengan 360. Cari nilai bagi setiap yang berikut. Okey, dia dah beri ni. Maksudnya bila dia beri maklumat ni, dia nak beritahu kamu A tu berada di sukuan mana. Okey, dia nak beritahu kamu A berada di sukuan mana. So antara 270 dengan 360, sukuan mana ni? Sukuan 4. Orang lain nampak tak? 0, 90, 180, 270, 360. So ia berada di sini, sukuan yang keempat. Jadi kita tarik dan inilah sudut A. Itu dia maklumat dia. Itulah sudut A bila dia berada di sukuan keempat. Kamu kena tahu letak sudut ni. Kita dah belajar hari tu, kena tahu letak sudut. Dan letak sudut rujukan dia, jadi kita kena tarik ke paksi X, bukan Y, paksi X. Okey, ini segitiga dan ini sudut rujukan kita alfa. Okey, sin cos diberi 2 per 5. So kita guna sudut tirus kita, katakan A, kita guna A tu sebagai alfa, 2 per 5 of CAH. Adjacent bahagi hypotenuse. Kita letakkan sisi-sisi tu punya nilai. So adjacent dia adalah 2. Hypotenuse-nya adalah 5. Okay. CAH, betul? A hypotenuse. Alright. Jadi soalan minta cari tangent A. Bila sini 2, sini 5 dan sudut itu segitiga sudut tegak. Kamu boleh cari OP ni, garisan ini. Y coordinate dia. Berapa? Guna Pythagoras theorem kan? Okay. Ini kamu boleh dapat 5 kuasa 2 tolak 2 kuasa 2 and then punca kuasakan. Okay. Berapa? Punca kuasa 21. Yes. Okay.
Kecil kuasa 21, 4.58. Okay, kita guna ni. Set 21. Yang lain boleh? Okay. Kita biarkan ini conteng. Tak payah bagi dalam perpuluhan tu. Nak bagi perpuluhan pun tak salah pun jadi cikgu tanya panjang dia kan? So panjang tak ada negatif Sarah? Negatif kalau cikgu tanya koordinat dia Sarah. Sebab cikgu tanya panjang dia, so panjang tak payah bagi negatif. Bagi je punca kuasa 21. Okey, bila kita dah ada panjang untuk tiga-tiga sisi pada segitiga kita, kita boleh jawab semua sin, cos, tangent. Okey, so cara tadi kita ambil cos tu, kita letakkan dia di sukuan mana, ikut yang dia dah beri ni. Lepas tu lukis sudut tirus dia. Okey, segitiga dengan sudut tirus. Letak sisi-sisi tu pada sudut tirus guna formula cos tangent sin. Cos sin tangent. Okey. Okay, guna formula. And then dapatkan tiga-tiga sisi and then you get the answer. Any question. Okay, sekarang kalau dia tanya tangent A pun kita dah boleh buat. Tangent A, TOA, opposite bahagi adjacent. So, set 21 bahagi 2. Okay, kemudian check balik. Positif ke negatif untuk tangent? Negatif. Alright. So letaklah negatif. Biarkan itu sebagai jawapan. Boleh kan? Okay, siap. Untuk A. Untuk B. Let's try untuk B, sin A. Okay, sin A. Ini sudut tadi, kita refer pada segitiga sudut tirus kita je. Refer ini je kelas. Okay, sin SOH. O per H. So opposite dia set 21, hypotenuse dia 5. Okay. Sin A sama dengan opposite-nya adalah set 21 dan hypotenuse-nya adalah 5. Okay, next. After that, kita check dia punya positif negatif. Okay, positif ke negatif sin di suku 4? Negatif. Okay. Alright. Semua orang boleh kan? Okay, negatif. Okay, now kamu cuba C. Secant A. Cuba. Cuba tanpa tengok buku. Buat contoh ni ada jawapan dalam buku. Kamu cuba sendiri. Cuba jangan tengok buku, buat sendiri. Secant A. Lima per 2. Secant adalah songsangan untuk cos kan? Cos dia dah bagi pun. Cos 2 per 5. Songsangkan saja. Okay, Shinji, Billing, Welly dah dapat. Orang lain, hurry up. Eva dah dapat. Sarah, okay good. Okay. Yang lain? Boleh Yang tak jawab ni. Secant A sama dengan 1 bahagi Lian J cos A. Maksudnya dia adalah songsangan untuk cos. Jadi kalau cos adalah 2 per 5, secant mesti 5 per 2. Songsangan. Okay, tak payah tengok segitiga dah. Sebab sana dah beri cos tadi. Okay, dia dah beri cos. Kita songsangkan saja cos dia 5 per 2. Sebab secant adalah songsangan untuk cos. 1 per cos. Sekarang kena pastikan okay, sudut nilai dia positif ke negatif. Secant di sukuan keempat. Sebab ia guna cos. Cos di sukuan keempat positif kan. Jadi positif lah jawapan dia. Bagus, semua orang boleh buat. Boleh cikgu teruskan? Boleh? Ada tips ingat tak cikgu untuk ingat negatif atau positif? Tadilah yang tadi tu, siapa Sarah bagi tu? Ada tips ingat tak? Oh. Iva maksudnya yang mana Iva? Nak ingat sukuan itu positif ke negatif ke?
Tadi yang kamu guna apa? Yang ini ke yang cikgu cakap tadi? All. Semua. Nisa bagi apa tadi? Ataupun saya suka teh kosong. All science teacher cantik. All science teacher cantik. Maksudnya semua positif. Science saja positif di kedua. Ya, all. Semua positif. Okay, Sarah. All semua positif. All semua positif. Sign, yang kedua sign saja positif. Yang ketiga tangent saja positif. Yang keempat punya quadrant cos saja. Cantik, C tu untuk cos. Okay, Iva. Kena hafal dah ni. Dah lama dah ni patutnya kamu hafal. Cuba ingat sebab sangat berguna. Sebab final answer kamu kena letak tanda dengan betul. Final answer letak tanda. Final answer check tanda. Check tanda itu baru tengok balik. Oh, science teacher cantik tu. Ingat balik. Di mana positifnya, mana negatifnya. Okay? Okay, ini menggunakan sudut rujukan. Ini soalan yang sama. Ini pun soalan yang sama. Cikgu prepare ruang. Baik, kita masuk yang akhir. Yang keempat. Segitiga bersudut tegak. So, kita dah ada 3 cara. Okay. Kita dah ada 3 cara. Yang ketiga tadi kita undur satu step. Yang ketiga tadi guna sudut rujukan alpha. Sudut rujukan adalah OP garisan itu kita tarik ke paksi X sentiasa. Okey, yang kedua kita guna segi bulatan unit. Okey, guna koordinat Y, koordinat X saja, itu pun senang. Guna bulatan unit tapi kena tahu koordinat X berapa, koordinat Y berapa. Ikut je goyang. Okey, kemudian yang pertama tadi guna kalkulator. Dah 3 cara. Okey, kita masuk yang terakhir, yang keempat. Menggunakan segitiga bersudut tegak. Baik. Katakan kita bina satu segitiga bersudut tegak. Dia berasal daripada segi empat sama. Kalau segi empat sama, semua AB1, BC1, CD1, AD1. Kita letak 1 sebab kita nak letak satu nilai yang paling minimum, 1 unit. Okey. Kita nak guna nilai yang minimum. Maksudnya nanti tak payah simplify lagi dah. Dia dah minimum. Okey, kita letak semua tu 1 sisinya. Kemudian kita dapat segitiga sudut tegak ini. Bila segitiga tu sudut tegak, kita boleh dapat sudut berapa ni kelas? Sudut berapa? Sudut 45 darjah. Sebab 1 dengan 1 sama panjang kan? So kita boleh dapat sudut 45 darjah. So sebab kita dah ada panjang ni AB dengan BC, kita boleh cari AC tak? AC macam mana dapat? Guna Pythagoras theorem. 1 kuasa 2 tambah 1 kuasa 2 punca kuasakan. Tak susah pun, apply Pythagoras theorem je. So it is set 2. Boleh? AC kita akan guna set 2. Maksudnya itu nilai unit yang minimum. Okay, now bila kita dah ada set 2 dan sisi AB 1, sisi BC 1, maksudnya kita dah ada nilai yang minimum untuk satu segitiga bersudut tegak dengan sudut sana 45 darjah. Okay, sini 1, sini 1, sini set 2. Baik. Jadi automatically bila kita ada 3 sudut ni, kita ada 3 sisi ni, kita dah boleh cari dia punya cos. Cos 45. Tak payah tekan kalkulator pun. Okey, berapa kelas cos 45? Bijak kamu, tak tekan kalkulator pun. 1 per set 2. CAH. Okey, 1 per set 2. Good. Nampak tak? Tak tekan kalkulator pun. Ini sudah final answer. Okey, katakan cikgu nak sin 45. So, berapa? Sin 45 berapa? CAH. 1 per set 2. Orang lain faham ke? Boleh follow cikgu tak? Okey, tangent 45. Tak payah tekan kalkulator pun. Tangent TOA. Okey, opposite dengan adjacent. 1. See? Sudut 45 kita boleh create dengan gunakan segitiga sudut tegak. Okey, Iva. Faham tak, Iva? Faham tak? Maksudnya sudut ini sudut yang special.
Kita tak payah guna kalkulator pun kita boleh dapat. Kita boleh dapat nilai sin, nilai cos, nilai tangent dia. Kita lukis saja segitiga dengan nilai sisi yang minimum, kita letak yang pendek ni dulu satu-satu. Itu sisi minimum dia. So yang ini kita kiralah set 2. Dan kamu boleh dapat cos, sin, tangent. Boleh dapat secant tak? Boleh dapat cosecant tak? Boleh dapat cotangent tak? Okey, kalau cikgu tanya secant, cikgu tanya cosecant. Berapa? Cosecant 1 bahagi sin kan? Cosecant 1 bahagi sin 45. So songsangan untuk sin. So set 2. Okey, kalau cikgu tanya secant theta. Secant 45, boleh buat tak? Secant 45. Secant adalah songsangan untuk cos. Set 2 juga. Okey. Set 2. Terbalikkan cos 45 tu. Tadi 1 per set 2. Kan? Mula-mula 1 per set 2. Sekarang kita terbalikkan set 2 per 1. So ini set 2 saja. Baik, kalau cikgu tanya cotangent 45. Boleh dapat tak? Terbalikkan 1. Still dapat 1. See? Ini satu sudut yang special. Sudut 45 darjah. Ada lagi sudut special. Ada lagi 2 sudut special. Okey, baik. Kita tengok lagi. Ini lagi sudut yang lain. Sudut yang special lagi. Okey, katakan kita ada segitiga sama sisi. Semuanya sama panjang. Jadi bila semuanya sama panjang, Y pergi M berapa unit? Y pergi M. Kalau M tu berada di tengah-tengah, Y pergi M 1 unit kan? Sini pun 1 unit. Sebab sana segitiga sama sisi. Okay, cuba follow cikgu. Jadi bila kita ada tu, kita dapat 1 segitiga sudut tegak di sebelah kiri dan 1 segitiga sudut tegak di sebelah kanan. Okay. Kalau sini adalah 1, kita cuba cari sisi yang tegak ni berapa pada sudut tegak kita? Ini. Boleh cari tak? Sebab dia segitiga sudut tegak, kita guna je Pythagoras theorem. Okay, dah dapat dah Sarah. Okay, good. So, 2 kuasa 2 tolak 1 kuasa 2 punca kuasa kan? Pandai pun. 2 kuasa 2 tolak 1 kuasa 2 and then punca kuasa kan? So, itu adalah 4 tolak 1 sama dengan set 3. Okay, set 3, good. Jadi kita ada segitiga itu. Cikgu keluarkan. Okey. Maafkan cikgu, dia tak berapa cantik. Biarkan dia. Sini 2, sini 1, sini set 3. Boleh bagi tahu cikgu tak sudut ini berapa? Kalau semua sisi sama panjang. Sudut ini berapa? 60 darjah. Okey, thank you. 60 darjah. Bila kita bahagi 2. Bahagi 2 ni, garisan XM ni, boleh bagi tahu cikgu tak sudut atas ni berapa? 30 darjah. Alright, good. Sini 60, sini 30. Okay. So tengok, kita ada 2 sudut yang kita boleh cari sebarang nilai trigo dia. Sin, cos, tangent, semua boleh cari. Sebab kita ada 3 sisi dengan unit minimum dia. Okay. Kita ada 3 sisi dengan panjang unit minimum dia. Jadi, kalau cikgu tanya kamu untuk sudut 30 sin 30 berapakah? Sin 30. SOH. Tengok dari 30, okay? Tengok dari 30. Jangan tengok dari 60, tengok dari 30 ini. Okay, sin 30. SOH 1 per 2. Okay, good. Faham dah tu? Dah pandai dah. Cos 30. Berapa? Tengok dari 30. CAH. Set 3 per 2. Okay, very good. Set 3 per 2. So nampak? Kita boleh terus cari nilai trigo tanpa tekan kalkulator pun. Inilah jawapan akhir kita. Okay, last one. Tangent 30. Tangent 30.
TOA. 1/3. Okay, yang lain-lain pun cikgu harap boleh ikut. Respon yang bagus ni, aktifnya kamu. Okay, Sarah pun dapat, good. Eva, Billing, Shini, okay? Yang G, okay, 1/3. Okay. And then bila dah ada sin, cos, tangent, kamu bolehlah cari cosecant kan? Cosecant 30 adalah songsangan untuk sin 30. It is 2. Betul Billing. Okay, kalau cikgu tanya secant 30 berapakah songsangan untuk cos? Alright, good. 2/3. Okay, kalau cikgu tanya cotangent 30. Yes, 1/3. See? Jadi ini satu lagi sudut istimewa, sudut special kita 30 darjah. Sebab kita boleh terus cari. Alright. Now, kita tengok untuk 60 pula. 60 pun istimewa. 60 pun kita boleh terus cari tanpa guna kalkulator. Okey, sekarang cuba bagi tahu cikgu sin 60 tanpa guna kalkulator. SOH. Okey, set 3/2. Very fast kamu. Okey, dah 10 suku rupanya. Alright. Okey, next. Sin cos 60. Cepat. Cos 60. CAH 1/2. Okey, good. Kita cepat sikit lah. Kamu dah pandai ni. Tangent 60. OA. Okay, set 3. And then kalau cikgu minta cosecant. Cosecant 60. Cosecant 60. 2/3. Terbalikkan sin 60 tu kan. Dia songsangan. So secant. Secant 60. 2/1 is 2. Okay, terbalikkan cos 60. Dan cotangent 60. Set 2 ke set 3 tadi? Cikgu salah set 3. Okay, cotangent 60. 1/3. Alright, 1/3. Right, thank you. So, itu semua sudut. Ada 3 sudut, 30, 60, 45. Semua tu kita boleh kira tanpa guna kalkulator. Kadang-kadang memang dia tak kasih pun guna kalkulator. Dia suruh bagi jawapan dalam bentuk ini. Ini. Dia bagi jawapan dalam bentuk yang jangan guna kalkulator. Sebab ini sudut istimewa. Jadi apa yang kamu kena ingat, jangan hafal semua nilai ni. Cikgu pun tak hafal. Cikgu cuma ingat ini saja. Cikgu ingat ni je. Segitiga ni. Cikgu tak hafal ni. Kamu tanya tiba-tiba cikgu tak boleh jawab. Kamu tanya cikgu tangent 30 cikgu berapa? Cikgu tak boleh jawab. Cikgu kena slow-slow buat. Tak boleh hafal. Yang penting kita faham. Okay? Baik, itu semua senarai. Ada di buku teks. Cikgu dah explain satu-satu. Dan ini dalam jadual ni boleh tengok lah. Kalau tak nak tengok jadual, tengok apa yang kita bincang tadi. Sama je. Okay? Cuma cikgu tak jadualkan. Okay. So, itu bahagian yang terakhir. Kita tengok contoh sebelum kita stop. Menggunakan segitiga bersudut tegak. Cari nisbah trigo bagi sudut-sudut khas ini. Dia dah sebut sudut-sudut khas. Cos 315. Okay, mana sudut khas dia? Kita kena tahu sudut 315 berada di sukuan mana dulu. Kemudian baru kita tentukan sudut rujukan. Okay. Cos 315 sudut yang positif dia sudah pergi ke sukuan yang keempat. Okey, gariskan dan cari sudut rujukan dia. Kalau sini 315, tolong cikgu tak ada kalkulator. Berapa sudut rujukan dia? 45. Okey, thank you. 45 darjah. Jadi, dia nak cos 315 sama dengan cos 45 darjah. Jadi guna sudut rujukan saja. Cos 45 berada di sukuan keempat, positif ke negatif? Last kali kena check, positif ke negatif? Positif kan? So jawapan untuk cos 45 tadi berapa? Cos 45 tadi 1/2. Ataupun kamu boleh buat segitiga lah 1/2. Positif, biarkan dia.
Boleh faham? Itu soalan A. Soalan B. Okey, kotangen 5/3 pi. Ni soalan A. Soalan B, kotangen 5/3 pi. Bagi tahu cikgu kotangen 5/3 pi ni di sukuan mana? No. Bagi tahu cikgu sudut dia berapa? Kotangen berapa? 300. Okey, thank you. Kotangen 300. So, kotangen adalah 1/tangen 300. Okey. Lepas tu, kenal pasti dia berada di sukuan mana dan berapa sudut rujukan dia. Okey, sudut positif, so pusing atas sampai 300 dia masuk sukuan 4 lagi. Jadi, sini adalah 300. Berapa sudut rujukan dia? 60. Okay, thank you Sarah. Sini adalah 60. Jadi kita tengok tangen di sukuan keempat. Dia sama dengan 1/tangen 60. Tapi tangen di sukuan keempat, kita kena cek tanda. Negatif, bagus. Sebab hanya okey, faham Iva? Hanya kos sahaja yang bernilai positif. Jadi berapa nilai tangen 60 tadi? Kita tak ingat. Kena lukis segitiga tu. Okay, take time. Kita check aja. Tangen 60 tadi adalah sek 3. Ya. Okay, sek 3. Jadi jawapannya negatif 1/sek 3. Boleh ke? Jangan bagi jawapan perpuluhan. Sebab kalau bagi jawapan perpuluhan, dia menunjukkan kamu guna kalkulator. Itu beza kamu guna kalkulator ke tak. Jangan bagi jawapan dalam perpuluhan. Biar jawapan dalam ini. Okay, last one. Secant 400, negatif 480. C. Habis dah pun. Okay, kita tengok C. Secant negatif 480. Okay, bagi tahu cikgu, sudut negatif 480 ini kat mana? Sukuan berapa? Sudut negatif kan? Ini sudut negatif. Bukan secant negatif. Sudut tu saja yang negatif. Okay, sudut theta itu negatif. Jadi kita lakar kedudukan dia. Okay, Billing dah jumpa di sukuan 3. Orang lain kita okay. So dia dah lebih daripada 360. Sini 360. Pusing ke bawah Haslina. Pusing bawah, sudut negatif. Here. So negatif 360 tambah lagi berapa? 360. So tambah lagi 120. Okay, thank you. Tambah lagi 120. Dia jatuh di sini. Ini 120 Jadi dia sudah berada di sukuan keempat dan sudut tirus kita adalah di situ. Berapa sudut tirus? Kalau ini tambah lagi 120, jadi sudut tirus dia berapa? 180 tolak 120, 60. Jadi kita jumpa sudut 60 tadi, sudut istimewa lagi. Jadi kita kembali ke soalan. Baik, kita dah jumpa dia berada di sukuan ketiga. Okay, kita jumpa dulu sudut dia. Sudut tirusnya kita dah jumpa 60. Jadi ia sama dengan secant negatif 60. Okay, secant 60 sama dengan 1 bahagi cos 60. Terus kita guna sudut rujukan, tak payah letak positif negatif lagi. Okay, ni pun sama. Tak payah letak positif negatif lagi sebab kita refer sudut rujukan. Jadi cos di sukuan yang ketiga. Fikir tanda. Sebelum letak nilai, fikir tanda. Negatif. Okay, good. Jadi 1 per negatif berapa? 60? Tengoklah. Okay, 60 tadi cos 60. 1/2. Okay, cos 60 adalah 1/2. 1 bahagi negatif 1/2. So it is negatif 2. Okay, itu dia kita dapat. Untuk secant 480 adalah negatif 2. Ada soalan tak sampai sini? So kita dah ada 4 kaedah. Negatif.
Ada soalan nak tanya cikgu tak? Tak ada Sarah? Sarah boleh faham empat-empat kaedah? Okay, kita ulang sebelum kita stop, recall balik. Kaedah pertama, tekan kalkulator. Kaedah kedua, bulatan unit. Bulatan unit guna koordinat XY saja. Kaedah yang ketiga, kita guna sudut rujukan. Sudut rujukan sentiasa tarik ke paksi X. Dan kaedah keempat, sudut istimewa. Okay, sudut istimewa kita ada 30, kita ada 45, kita ada 60. Nanti masa exam, jangan hafal, tak payah hafal. Bila exam, apa yang kamu buat bila jumpa tu, kamu lukis segitiga ni. Segitiga sudut 60 dengan 30, segitiga tegak dengan sudut 45. Lukis dua Sarah. Betul. What happened? Cikgu tak? Oh. Am I right? Cikgu, apa tulang cikgu? Macam robot? Oh. Okay. Lain cikgu. Cikgu. So maybe dia semua orang tengah guna line ni. Jelas tak sekarang dengar suara cikgu tak? Sangkut-sangkut lagi tak? Okay. Okay, cikgu ulang. So 4 kaedah, ingat yang pertama kalkulator, yang kedua bulatan unit, yang ketiga kita guna sudut rujukan tarik ke paksi X, yang keempat kita guna sudut istimewa 30, 60, 45. Bila dalam exam, jangan hafal, banyak benda kamu nak hafal. Kamu cuma lukis segitiga, masuk dewan je kalau ada soalan sudut rujukan lukis segitiga ni. 60, 30, 45. Bila dah lukis letak nilai dan dapatlah sin cos tangent. Okay Baik, ada soalan nak tanya cikgu tentang 4 cara ni? Ada soalan nak tanya cikgu? Jadi ini yang kita nak belajar hari ni. Cikgu harap semua orang boleh faham. Nanti cuba buat latihan yang cikgu bagi ni, kamu rujuk Google Classroom nanti Cikgu akan tanda latihan ni banyak sangat cikgu pilih. Sebenarnya cikgu nak bincang beberapa soalan tapi masa dah panjang situ 10.30 dah, kamu pun kesian kamu. Okay, cikgu tanda nanti kamu buat, cuba dulu ada soalan tanya dan buku latihan tolong hantar sebelum hari Selasa. Okay, sebab cikgu nak semak masa cuti ni. Okay, tolong hantar sebelum hari Selasa. Boleh mula hantar hari ni kalau dah siap. Kalau tak sempat boleh hantar hari Isnin, boleh hantar hari Selasa. Okay, and then minggu cuti kita on kelas macam biasa so that kita boleh habis awal. Sorry lah kamu dapat cikgu kamu macam ni. Cikgu memang tak boleh. Cikgu kena fikirkan kamu je. Okay cikgu harap kamu pun dengan cikgu sentiasa usaha. Cikgu nak kamu ramai dapat A. Okay, itu objektif cikgu. Setiap tahun cikgu mengajar, cikgu nak ramai dapat A untuk kamu. Okay cikgu rasa kalau tak ada apa-apa, kamu boleh say goodbye dengan kawan-kawan. Boleh say thank you and then leave the class. Okay class, thank you for joining me today. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Bye. Sama-sama. Bye. Bye-bye. Ruiling.